Buletin pagi anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama pagi ini, penjawat awam enggan terima kepimpinan baru kerajaan ditegur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang bayi perempuan berusia 9 bulan yang dipercayai mengalami penderaan fizikal dan seksual maut pagi semalam selepas 2 hari bertarung nyawa ketika mendapatkan rawatan di Hospital Serdang sejak Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Kajang Assistant Commissioner Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata, ibu bapa mangsa telah menghantar bayi terbabit ke rumah pengasuh pada waktu pagi dalam keadaan yang baik. Bagaimanapun menurutnya, pada sebelah petang ibu mangsa mendapati bayi berkenaan sesak nafas dan dikejarkan ke klinik Bandar Baru Bangi sebelum dirujuk ke Hospital Serdang. Ujarnya pemeriksaan susulan terhadap mangsa yang berada dalam keadaan kritikal mendapati terdapat kesan koyakan pada kemaluan mangsa. Pihak hospital telah mengesahkan mangsa meninggal dunia pada Jumaat pukul 10.30 pagi iaitu 2 hari selepas dirujuk ke Hospital Serdang. Bedah siasat ke atas jasad mangsa telah dijalankan di Hospital Serdang. Sementara itu, Ahmad Zafir berkata tangkapan telah dilakukan ke atas pengasuh dan suami pengasuh yang masing-masing berumur 28 tahun dan 36 tahun. Suami pengasuh didapati positif metafetamin telah dibawa ke Mahkamah Kajang dan direman selama 5 hari sehingga Selasa depan. Kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan atas kesalahan bunuh. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegur penjawat awam masih tidak menerima prinsip demokrasi sekaligus enggan menerima kepimpinan baru kerajaan. Katanya sikap sedemikian sama sekali tidak wajar kerana boleh menyebabkan negara menjadi mundur berikutan keengganan menerima prinsip itu. Kita telah mengadakan pilihan raya berkali-kali, tetapi hanya pada kali ini saja barulah pilihan raya menghasilkan perubahan kerajaan di peringkat pusat. Di peringkat negeri memang berlaku pertukaran kerajaan, tetapi tidak di peringkat pusat. Dan dengan itu kita menghadapi masalah penyesuaian diri kita dengan pemerintahan yang baru. Perdana Menteri berucap pada majlis sehari bersama Perdana Menteri dengan ketua-ketua jabatan dan agensi persekutuan dan negeri Kelantan di Kota Baru. Katanya apabila telah lama ditanamkan sikap sedemikian, penjawat awam berkenaan bukan lagi berkhidmat untuk kerajaan, sebaliknya untuk parti. Penjawat awam sepatutnya mematuhi dasar berkecuali dan dasar demokrasi demi pembangunan negara yang lebih berkesan. Jelas dia ada pegawai terikat dan tidak sanggup mengiktiraf kerajaan yang baru dan ini tidak baik untuk masa depan negara walaupun kerajaan memahami perkara itu. Sehubungan itu, Perdana Menteri menasihatkan agar penjawat awam lebih profesional demi pembangunan negara dan bukannya untuk kepentingan pihak tertentu. Mengenai Kelantan, Tun Dr. Mahathir berkata, perbezaan politik bukan bermakna negeri itu tidak boleh dibangunkan bersama dengan kerajaan persekutuan, sebaliknya hendaklah saling membantu ke arah itu. Kerajaan Pakatan Harapan memberi jaminan tidak akan membelakangi masyarakat India dalam membangunkan negara. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, pelbagai inisiatif telah dirangka kerajaan bagi memastikan tiada pihak yang ketinggalan dalam arus pembangunan kerajaan. Dalam konteks ini kita bertekad bahawa masyarakat India tidak boleh dibiarkan ke belakangan kerana ia akan mengakibatkan seluruh corak masyarakat negara menjadi tidak seimbang. Ini adalah ujian dan cabaran yang sedang kita hadapi oleh Malaysia yang cintakan keadilan dan kesejahteraan. Oleh itu, kerajaan memandang serius pelaksanaan agenda reformasi sosial demi kesejahteraan seluruh rakyat yang memerlukan.
Dalam usaha melaksanakan hasrat itu, kerajaan dalam belanjawan yang dibentangkan baru-baru ini memperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit khusus untuk menyokong kaum India. Selain itu, peruntukan 50 juta ringgit juga disediakan untuk pembangunan dan penambahbaikan sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT di seluruh negara. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berucap di Majlis Rumah Terbuka di Pavali, Anjuran Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen Pandan di Kompleks Muhibah Taman Nirwana. Beliau turut menyampaikan sumbangan barangan keperluan serta wang tunai kepada 100 individu daripada golongan yang memerlukan. Peningkatan angka 2 hingga 3 kali ganda bagi hospital swasta untuk mendapat pengiktirafan sebagai hospital rakan bayi dijangka berlaku dalam masa beberapa tahun. Sehubungan itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberi jaminan untuk terus memberi galakan bagi mencapai matlamat itu. Ada beberapa langkah yang kami juga fikirkan tentang how to incentivize this, termasuklah Datuk KPK sangat mahukan perkara ini dilakukan. Mungkin kita kena senaraikan nama-nama hospital yang yang rakan bayi, yang baby friendly dan yang lain yang belum lagi dalam senarai tersebut. Mungkin satu cara untuk semua meneliti, awal dapat meneliti yang mana hospital yang baby friendly dan mana yang tidak. Tambahnya, setakat ini hanya 11% hospital swasta iaitu 19 daripada 175 telah mendapat pengiktirafan hospital rakan bayi. Manakala 130 hospital awam termasuk 3 di bawah Kementerian Pendidikan dan 3 di bawah Kementerian Pertahanan turut mendapat pengiktirafan yang sama. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata demikian selepas menyampaikan ucapan dalam dialog berkenaan pelaksanaan inisiatif hospital rakan bayi di hospital swasta di Putrajaya. 21 September lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggesa lebih banyak hospital swasta menjayakan inisiatif itu seterusnya meningkatkan amalan penyusuan susu ibu secara eksklusif. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik menjelaskan pelantikan Tan Sri Abdul Wahid Omar sebagai pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM adalah berdasarkan merit. Katanya pemilihan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri itu dibuat selepas mengadakan perbincangan dengan pihak tertinggi berkaitan. Saya dalam apa-apa pelantikan, kita membuat berdasarkan perbincangan, kita membuat berdasarkan merit. Kita melihat kepada merit dan kita juga mendapatkan kelulusan pada pihak tertinggi. Penasihat Media Perdana Menteri Datuk A. Kadir Jassin baru-baru ini mempersoal tindakan Dr. Mazli melantik Tan Sri Abdul Wahid, bekas Menteri Kabinet Barisan Nasional sebelum menerajui Permodalan Nasional Berhad PNB. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia membekukan cuti kira-kira 10,000 pegawai dan anggotanya di seluruh negara bagi menghadapi banjir terutama di Pantai Timur bermula bulan ini. Ketua Pengarahnya Datuk Muhammad Hamdan Wahid berkata, tindakan itu adalah sebagai langkah awal jabatan itu menghadapi sebarang kemungkinan terutama ketika mengalami musim peralihan monsun. Kita telah pun menyediakan peralatan marine dan juga peralatan-peralatan pengangkutan yang ada berhubung kait dengan bencana banjir. Kita akan sentiasa mengikuti arahan dari masa ke semasa oleh pihak NADMA. Pertama sekalinya dari pejabat Timbalan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang menyelaraskan tentang pengurusan banjir di seluruh negara, dan kita juga akan bekerjasama dengan pihak polis dan agensi-agensi yang lain. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Istiadat Penganugerahan Darjah, Bintang dan Pingat Kebesaran Melaka di Dewan Seri Negeri Air Keroh. Katanya selain dibekukan cuti, JBPM turut akan membuka bilik gerakan bagi melakukan pemantauan serta memastikan semua keperluan peralatan dan logistik berada dalam keadaan baik. Datuk Muhammad Hamdan berkata pihaknya juga sudah mengenal pasti beberapa kawasan yang dijangka dilanda banjir berdasarkan maklumat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Selain kawasan Pantai Timur, beberapa kawasan di utara dan selatan turut dikenal pasti akan berlakunya banjir.
Syarikat penerbangan Maswing diminta mengkaji semula keputusan untuk menghentikan penerbangan di sektor Kota Kinabalu, Tawau dan Kota Kinabalu Sandakan mulai 1 Januari tahun hadapan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal berkata, ini kerana sektor pelancongan akan terjejas jika langkah itu diteruskan. Saya minta supaya perkara ini dikaji semula dan seperti yang saya nyatakan, kerana sektor pelancongan ini cukup penting kepada kita, ya, untuk mereka nak datang ke beberapa tempatnya, iaitu sama ada Ranau, sama ada di Kota Belud, sama ada di Semporna, di Danum Valley, yang ada dia akan menelan masa kalau mereka menggunakan daratnya. Jadi penerbangan ini cukup penting kepada kita. Ya, saya tahu. Beliau menghadiri majlis perjumpaan dengan warga pendidik Semporna dan pelancaran buletin online Pejabat Pendidikan Semporna malam tadi. Mengenai masalah kelewatan dan pembatalan penerbangan domestik di Sabah, Datuk Seri Muhammad Shafie berkata beliau telah menemui pihak pengurusan syarikat penerbangan terbabit untuk mengatasi perkara itu kerana pelancong asing bergantung kepada industri penerbangan sepanjang percutian di Sabah. Setiausaha Agung PKR Datuk Saifuddin Nasution Ismail berkata pendaftaran ahli baru di cabang Julau diluluskan oleh Majlis Pimpinan Pusat MPP dan Biro Politik selepas pemeriksaan yang teliti. Malah katanya tiada bantahan dibuat oleh pemimpin yang mempertikaikan pertambahan mendadak ahli PKR di cabang itu. Sedangkan mereka yang turut menganggotai Biro Politik telah memberi persetujuan ketika proses kelulusan. Terdahulu, Datuk Saifuddin dan juga Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru dan Adun Pantai Jerejak merasmikan Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah Kebangsaan Sungai Nibong, Gelugur, Pulau Pinang. Kata Datuk Saifuddin, hanya MPP dan Biro Politik diberi kuasa untuk menerima ahli baru. Ujarnya hampir 400,000 permohonan ahli baru yang diterima selepas pilihan raya umum 9 Mei lalu dibawa kepada MPP dan Biro Politik. Selepas proses bantahan, hanya 282,000 permohonan diterima oleh MPP dan Biro Politik termasuk ahli di cabang Julau. Katanya pemimpin-pemimpin yang kini mempertikaikan ahli baru terbabit turut menganggotai Biro Politik yang meluluskan permohonan mereka. Hari ini kalau ada suara kata itu ini, kamu kan Biro Politik, yang meluluskan pun kita sama-sama. Tempoh bantahan 17 Julai tamat, ada tak satu helai bantahan dari cabang Julau? Tak ada. Tambah Datuk Saifuddin, bilangan ahli di cabang berkenaan yang naik daripada 603 kepada 13,000 orang kebanyakannya dibawa oleh ahli Parlimen Julau Larry Seng yang menyertai PKR setelah bertanding sebagai calon bebas dan mengalahkan calon Barisan Nasional dalam PRU lalu. Tentulah orang ini ada kekuatan tersendiri. Profil Julau pula, kebanyakan penduduknya rumah panjang. Satu rumah panjang ada 30 keluarga, ada 100 keluarga. Kalau satu keluarga ada 5 ahli, rumah panjang tu ada 500 orang. Jadi, apabila dia lepas pilihan raya, dia ahli parlimen bebas, masuk keadilan. Dia masuk bersama penyokong dia. Dia bawa lah. Kemarin ahli Biro Politik R. Sivarasa dalam satu kenyataan berkata 6,474 daripada 13,178 ahli yang secara tiba-tiba bertambah telah dihubungi. Namun 5,018 daripada mereka tidak menjawab panggilan. Seramai 1,310 yang menjawab panggilan pula mengaku tidak tahu menyertai parti itu. Manakala 237 daripada mereka pula mengaku berminat menyertai PKR tetapi tidak pernah mendaftar. Sementara itu, Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Muhammad Azmin Ali turut menggesa pimpinan tertinggi memberi tumpuan pada dakwaan itu agar ahli dan penyokong parti tidak hilang keyakinan terhadap PKR. UMNO tidak sesekali akan dibubarkan demi agama, bangsa dan negara. Demikian tegas Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi tak kala parti itu berhadapan dengan pelbagai tekanan dan cabaran. UMNO biarpun sebagai parti politik orang Melayu, sebenarnya UMNO adalah sebuah institusi sosial orang Melayu tanpa menepikan bangsa lain, kaum lain di negara ini. Oleh demikian, jangan kerana
marahkan nyamuk kelambu dibakar. Saya telah sebutkan bahawa kita mengakui bahawa kesilapan harus diperbaiki. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata demikian dalam majlis perjumpaan khas kepimpinan tertinggi UMNO bersama kepimpinan UMNO Johor. Menurutnya, majlis tertinggi UMNO Jumaat lalu telah memutuskan beliau akan meneruskan kesinambungan tugas sebagai Presiden Parti. Jelasnya, fakta yang harus diakui BN mempunyai 52 ahli parlimen di Dewan Rakyat dengan 48 orang mewakili UMNO. Beliau berkata walaupun usaha lompat parti dilakukan pihak tertentu, tetapi ahli-ahli parlimen terbabit mengambil keputusan untuk tetap bersama BN. Gangguan yang cuba melunturkan semangat kami. Jadi